Nak tengok tempat-tempat cantik. Tetapi, pergi kuil Jepun? Kono この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Saya Kamal Zarif telah menjalani kehidupan di Jepun sejak tahun 2014. Hai, saya Azhar AR. Saya penulis buku Nota Perempuan Backpacker. Dan saya pula Wawa Syauki. Saya seorang penulis parenting. Tapi disebabkan saya ni teringin sangat nak pergi Jepun, so hari ni saya belajar dengan Tuan Kamal dan Puan Azhar. Dan para penonton sekalian. Hai, hello. Kita Muslim, buat apa pergi kuil Jepun? Satu lagi, kalau bawa anak-anak kecil, untuk apa nak tunjuk pada mereka patung-patung yang ada di sana? Begini, benda itu pun menjadi benda yang saya selalu fikirlah berlega-lega dalam fikiran saya sejak pada dulu lagi. Terpaksa tenung lama depan PC nak fikir macam mana. Susahnya macam, patut ke kita makan KFC, McD ataupun Pizza Hut? Okey, biasanya kalau ke tempat-tempat macam tu, saya akan tengok yang pertama sekali seni benanya. Sebabnya seni bena bangunan ataupun rumah ibadat agama lain, bangsa lain ni berlainan. Masjid lain, gereja lain, kuil Shinto lain, kuil Buddha lain, kuil Hindu lain. Jadi saya akan perhatikan seni benanya. Yang kedua, saya akan tengok ada ruang apa di situ. Bilik ni untuk apa, bilik yang ni untuk apa, bilik untuk sembahan ataupun dewan sembahyang mereka macam mana dan sebagainya. Dan yang ketiga, barulah saya akan study ataupun saya akan tanya guide yang ada, mereka ni, agama mereka mengamalkan apa, mereka menyembah apa dan sebagainya. Saya suka peluang begini sebab inilah satu-satunya cara untuk saya mengenali agama-agama lain yang diamalkan oleh bangsa-bangsa lain dalam dunia ni, terutama yang tak ada di Malaysia. Sebab dalam Quran pun Allah memang suruh berkenal-kenalan lah antara satu sama lain, bangsa-bangsa agama-agama lain, dan juga dengan berkenalan begitu kita akan dapat saling menghormati. Kita bukannya nak ikut agama mereka, tapi kita nak kenal supaya kita boleh hormat mereka dan mereka pun akan hormat kepada kita. Betul cakap Puan Azhar tu. Bukan kita berkenalan ataupun ambil tahu lebih-lebih sebab nak ikut, tapi lebih kepada untuk menghormati perbezaan budaya orang lain. Saya pun of course kalau ke sana saya akan nikmati landscape dia yang ada ni. Architecture dia cantik. Walaupun simplicity konsep dia, tapi every detail pada setiap seni bina dia yang unik dia ni, yang rugi kalau kita tak betul-betul nikmati. Mari kita hadapkan mata ke arah kuil yang menghadap depan Matsushima, iaitu lebih kurang 3 minit jalan kaki dari jetty boat tempat turun tadi. Saya ketika itu terpaksa jalan ikut grup orang Jepun sekali. Nak tak nak, terpaksa juga cari apa yang lebihnya yang ada pada kuil, iaitu kuil Zuiganji. Sesiapa yang tengok TV, anime ataupun main game Jepun, jadi dapat tahulah siapa yang pembina kuil itu. Beliaulah Datin Masamune bermata satu. Jadi datang ke Matsushima boleh tengok seni bina silam Jepun yang gah. Dulu saya memang pernah belajar subjek architecture. Jadi Zen ni konsep yang terkenal bila bercakap soal seni bina Jepun. Ia terkenal dengan ciri-ciri clean dan tenang. Soundscape dengan hardscape dia memang balance walaupun dia ada bangunan. Memang jatuh hati sangat lah. Kalau kuil dia pun kita akan nampak dia punya atap tu kan akan melengkung macam tu. Dan itu memang ciri-ciri yang sangat kuat pada Jepun. Kuil Zuiganji adalah kuil cabang agama Buddha. Saya pun tak tahu mengenainya kerana sebaik saja melangkah masuk ke kuil itu, jiwa saya terus confused. Kemudian mereka minta kami masuk hanya ke satu bangunan saja, iaitu section Dapur Zen. Kerana kami menjadi tetamu, staf memberikan servis iaitu hospitality gaya Jepun, iaitu omotenashi. Mereka kata tak apa, walaupun ada sign no kamera,
Tapi kami boleh ambil gambar. Jadi silakan ambil gambar. Jadi nah, ini saya streamingkan keadaan bilik dapur Zen. Bukan macam dapur A little bit different. Cantik kan? Kalian perasan tak? Seni binanya, design dia sama macam bilik Jepun pada masa sekarang. Apa yang kalian sedang perhatikan sekarang adalah sama macam bilik yang dipanggil washitsu. Washitsu. Dinding atau sliding door pula dipanggil fusuma. Fusuma, benda yang lain dari lain adalah pada dindingnya. Itulah namanya budaya date, yang dari budaya lama iaitu budaya Kyoto Momoyama. Itu namanya. Konsepnya minimalistik di samping memberikan paparan yang extravagant serta mendekorasikan secara detail. Itulah yang orang Inggeris menggunakan ayat showiness. Ada sebanyak 161 lukisan yang dilukis pelbagai saiz menggunakan daun emas. Dari apa yang kita nampak, ia adalah hidden treasure di Jepun. Memang Tohoku tempat tak ramai orang datang. Cik Puan Nazah, kalau ada peluang nak datang, apa nak buat? Oh, kalau saya berpeluang pergi ke sana, dah tentu saya pun akan buat juga live streaming. Sebab saya rasa tempat ni sangat menarik. Dan juga lukisan, 161 lukisan yang diperbuat daripada daun emas tu. Uish, saya rasa mungkin saya akan ralit. Saya akan leka meneliti lukisan-lukisan yang guna daun emas tu. Macam manalah mereka dapat idea dan juga ketelitian untuk buat lukisan-lukisan sehebat tu. Itulah memang flex lah orang Jepun Tohoku ni. So, ada nak buat bilik rumah style macam budaya date? Ada satu lagi yang menarik di kuil ini. Ketika berjalan kaki di ruang legarnya, kalian dapat dengar bunyi kayu yang seperti membengkok. Itu macam sensor zaman dulu ketika untuk detect orang masuk. Jadi sangat berguna kalau ada pencuri yang masuk. Kenapa mereka buat begitu? Sebabnya ketika itu masih lagi zaman perang, belum lagi masuk zaman era keamanan Jepun. Ini sebagai simbol yang menunjukkan orang Jepun yang akan mengutamakan soal keselamatan terlebih dahulu. Orang kita pula lebih memikirkan bab quality of life. Satu lagi nak beritahu. Sebelum ini, beberapa tahun lepas, kuil ini dipenuhi dengan pokok pan yang tinggi lampai. Cahaya matahari pun susah nak tembus. Apa yang kalian lihat sekarang adalah kesan dari tsunami dan gempa bumi pada tahun 2011. Sudah tak cantik? Tapi nak buat macam mana? Bentuk muka bumi Matsushima memberikan sebagai benteng dan penghalang dari kesan yang lebih teruk. Kalau tak ada, silap-silap kuil Zui Ganji yang kita pergi tadi pun hancur. Saya fikir gempa bumi ni adalah salah satu bencana alam yang manusia sukar nak ramalkan. Dia datang tiba-tiba dan kita tak tahu berapa skala Richter saiz gegaran tu, tapi dia sangat memusnahkan kalau dia besar lah, kalau mencecah 6 skala Richter ke atas. Jadinya saya fikir Jepun adalah negara yang sangat belajar daripada pengalaman, dan mungkin sebab zaman itu belum berjumpa lagi teknologi untuk menghalang bangunan daripada runtuh disebabkan gempa bumi. Tapi sekarang ni Jepun saya rasa mendahului negara-negara lain dengan teknologi untuk membina bangunan dengan ciri-ciri anti gempa bumi. Itu satu pengajaran saya sangat mahal daripada Jepun sendiri. Dan juga yang saya rasa satu dunia telah lihat bagaimana Jepun mengatasi situasi selepas gempa bumi, bagaimana mereka cepat menyelesaikan
bina semula jalan yang runtuh, bangunan-bangunan yang runtuh, dan juga cepat dihantarkan bantuan kepada rakyat, dan rakyat yang jadi mangsa pun tak berebut makanan dan sebagainya. Itu apa yang kita boleh lihat dan apa yang kita boleh dapat. Nanti selepas-lepas ini saya cerita lagi sebabnya kewujudan kuil-kuil yang banyak di Jepun ini akan menghadkan keupayaan orang Jepun untuk mengenali siapakah pencipta alam semesta ini. Sayangkan, sebab kita sebagai bapa sendiri, kita kena kenalkan anak dengan Allah. Antara cara yang senang adalah melalui alam sekitar. Every detail yang anak nampak pada alam sekitar ni kita kaitkan dengan Allah. Contohnya macam tangan. Tangan ni Allah yang buat. Amazing kan? Hebat sangat ciptaan Allah. Boleh melambai tangan ni, boleh buat kerja, boleh tolong orang. Daun ni cantik kan Allah buat. Daun kat Jepun dengan daun kat Malaysia lain. Kat Jepun bentuk dia macam ni, kat Malaysia bentuk dia macam ni. Dan kalau nampak bencana alam yang berlaku, kita kena kaitkan juga dengan Allah. Dan bagi tahu kat anak tu, Allah berkuasa untuk hancurkan bahagian mana-mana muka bumi yang Allah nak. Jadi anak tahu bahawa Allah ni penyayang, tapi dalam masa sama Allah berkehendak ke atas apa jua sesuatu. Mereka kekurangan info akan siapakah pencipta alam semesta ini. Dalam agama kita, bila kita membuat dosa besar yang lain, biasanya kita ada peluang untuk diampunkan. Tetapi apabila melakukan syirik, perbuatan syirik, besar dan teruk akibatnya. Jadi, kalau kena pergi ke kuil, lakukan ini. Pergi dengan matlamat dan ada pengajaran supaya kita boleh tahu bagaimana untuk bercerita mengenai budaya Islam kepada orang bukan Muslim. Betul tu, setuju. Saya setuju. Supaya mereka lebih mudah untuk terima kita. Tonton hingga habis kerana di setiap video ni, sepanjang video ini ada jawapan untuk kuis. Jawapan untuk kuis. Episod akan datang akan ceritakan mengenai cari makanan halal di Tohoku, tempat yang tak ramai orang nak tahu. Jadi klik like, subscribe dan tekan butang loceng supaya dapat follow video-video terbaru daripada kami. Bye.